Coming. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okey, maaf lah ya, hujan lebat ni luar. Itu saya bawa payung. Sorry ya. Tak apa. Tak Okey. lancar tengok. Ha? Tak lancar pun. Ya. Sebab hujan gerimis saja. Gerimis ya. Okey. Kamu ini? Ya. Baik. Alhamdulillah sihat. Ya. Dari mana? Saya tadi dari Inasis. Inasis mana? Oh, saya dari Inasis YAB. Oh, AB jauh ya AB. Ya, betul. Perlu naik bas mau kemari. Ni orang mana ni? Oh, saya dari Sabah, Pak. Oh, Sabah. Ya. Kata dah lain sikit. Ya, betul. Saya ni emang orang Kedah. So, orang Kedah. Ada sikit ni. So, mungkin agak tak faham sikit lah kaitan tu. Tak apa kalau kita baca tu. Tak apa. Okay, saya cuba. Patutlah muka itu ada macam campuran ni. Makin kewajar. Okay. Baik, kalau macam tu saya nak tahu lah sebab apa datang hari ni. Okey, sebenarnya saya mau jumpa dengan Cik sebab saya ada masalah yang ingin diselesaikan. Oh, masalah apa tu? Saya ada masalah macam mengenai kawan saya. Oh, kawan. Kenapa? Sebab dia macam seolah-olah macam mendiskriminasikan saya. Kenapa begitu? Sebab mungkin saya berbeza dari segi bahasanya, dari segi kaumnya mungkin. Dan mereka ni rasa macam diskriminasi macam mereka itu suka mengejek saya. Begitulah. Mengejek? Apa yang mengejeknya tu dia? Macam kalau kata mengejek tu daripada bahasa saya. Saya bercakap bahasa Melayu, betul tidak? Bukannya saya cakap bahasa Korea. Betul. Betul. Jadi bila mana macam bila saya cuba bercakap, dia orang macam ajuk balik apa yang saya katakan. Itu yang buat saya rasa tension sebenarnya. Dia ajuk apa? Ajuk bahasa? Ya, ajuk bahasa saya lah. Macam contohlah apa yang dia katakan tu macam contohlah saya berkata begini ya, angkat itu kain jemuran sudah basah. Jadi dia orang kawan saya tu dia ajuk balik seolah-olah macam bagi saya dia itu menghina saya. Bagi pada pendapat saya lah. Kalau pada saya macam bunyi cerita Piramli, angkat payung sudah hujan. Lebih kurang. Betul. Dia cakap je terasa kan? Agak terasa sikit, tapi masih boleh dikawal lah. Betul. Jadi macam contohlah kalau kita dah siapa dah nampak yang sebenarnya ajuk-ajuk tu. Jadi boleh tak kita nak mulakan sesi kaunseling secara betul? Okey, boleh. Boleh tak ada masalah. Okey. Jadi saya macam mula macam sesi biasalah, kita akan mula dengan sesi etika kerajaan. Mana kata kalau saya cakap tahu sikit faham ni kan? Boleh saja. Tak ada masalah. Okey. Baik, kalau macam tu etika kerajaan, kami macam akan cakaplah senang pun kami cuba rahsiakan, kami takkan inform kecuali kepada tiga macam ada beberapa sebab lah, macam membahayakan diri sendiri, membahayakan diri saya atau membahayakan kawan lain. And then dia bila mana ada menimbulkan masalah kepada jenayah ataupun ke mahkamah, itu asal saya ceritakan. Boleh terima masalah ni? Okey, boleh faham. Okey, baik, faham. Kemudian kita macam kata, kalau saya sebagai seorang kaunselor, saya ni cuba untuk bantulah. Kita nak, macam tadi kita sembang kata masalah ajuk-ajuk, jadi saya bantulah untuk nak cuba bantu bimbing kat mana masalah itu dan kita akan cuba selesaikan dia. Boleh sama-sama? Boleh, insyaAllah. Okey, baik, bagus. Kemudian kalau sebagai klien, jadi cerita macam biasa, kita minta klien untuk ceritakan masalah apa dan kita sesama dah selesaikan masalah kita. Baik, itu je lah biasanya. Okey, saya bila kita sembang je, saya nampak macam dah mula risau dengan sesi kaunseling. Sebelum ni pernah buat sesi kaunseling ke? Ya, kalau ikutkan ini merupakan pertama kali saya. Pertama kali? Betul. Sebab sebelum ni saya rasakan kaunseling tu macam macam satu orang kata untuk orang yang bermasalah saja. Jadi mungkin saya sekarang ni ada masalah. Kerana itu saya berjumpa dengan Okey. Ya. Tapi kalau kata sebenarnya kaunseling tak perlu pun sampai ada masalah boleh jumpa kan. Jadi tak apalah kalau ni saya pun cuba nak bantulah kami untuk bantu cik kita. Satu lagi, apa nama? Lupa tanya. Nama saya Amirul. Amirul. Iya. Okay. Saya Muhammad Fitri, kira kaunselor lah. Okey. Okay, Mirul dia bersabar. And kita tahu lah Mirul ni ada masalah macam dia ajuk-ajuk tak hati. Okay, baik. Boleh tak kita nak minta Mirul untuk ceritakan sikit tentang masalah lebih lanjut berkenaan yang ajuk kata dia? Ajuk-ajuk tu lah.
Okey, begini ceritanya. Bermula daripada okey, sebelum saya masuk ke UUM, okey, memang saya bersama dengan rakan-rakan saya. Kami sama-sama belajar di sini. Okey, kemudian setelah orang kata hampir nak habis satu semester kan. Jadi apa yang saya rasa sebenarnya adalah bila ada orang di sekeliling saya, mereka ni seolah-olah pada pendapat saya dia macam menghina lah. Kerana yalah, daripada bahasa saya sendiri, saya bukan guna bahasa bahasa Kadazan kan. Saya cuma guna bahasa Melayu baku. Jadi agar semuanya boleh faham kan. Cik Fitri pun faham kan apa saya katakan kan? Okey. Okey. Jadi apa yang buat saya rasa macam gangguan itu adalah kerana Kenapa tu? Dia macam membuatkan saya rasa terpinggir. Oh, terpinggir. Jadi bila mana kita mau apa orang kata mau bersama buat dalam satu kumpulan, buat bekerja sama. Jadi dari situ saya rasa macam mereka ni sisihkan saya. Mungkin sebabkan perbezaan budaya saya itu dengan budaya mereka. Kerana kebanyakan daripada mereka itu daripada Semenanjung. Semenanjung. Ya. Jadi saya seorang saja daripada Sabah, Borneo. Ini mana kata bila dulu tu macam salah siapa yang volunteer nak masuk ataupun Miro yang kata saya nak masuk dalam grup ni, macam mana? Kata dijemput? Sebenarnya mereka yang menjemput saya. Mereka jemput? Sebab mereka mungkin saya rasa mereka kasihankan saya kerana saya tiada kawan. Jadi itu sebablah saya rasa macam happy dapat join mereka punya kumpulan. Tapi akhirnya benda lain dah terjadi. Tak syok lah. Betul-betul. Tak apa ni, tak syok. Tak syok. Tak syok maksudnya apa? Tak seronok lah. Tidak seronok. Okey. Okey. Kalau kata macam sebabkan kita dah mula happy kan nak buat sesi lah, kita nak buat group kan, orang jemput kita, tiba-tiba macam kan sisi kan, kita rasa macam rasa sedih. Saya sangat sedih dan sangat down. Jadi nak buat apa-apa kerja pun tertangguh. Siannya. Ya, emosi terganggu. Sampai terganggu tu no. Betul. Jadi kalau kata dah tak buat ganggu semua tu, bila tu apa Miro buat sampai rasa ni? Miro akan buat lah untuk elakkan ni emosi ni. Apa yang saya buat, saya cuba cari ketenangan. Macam contohnya saya suka berjogging. Okey, sekurang-kurangnya saya dapat lupakan apa yang berlaku pada saya. Jadi sedikit sebanyak dia dapat redakan saya punya apa orang kata itu down lah. Down. Orang kata mau cari healing kah? Healing. Ya, begitu. Okey, cari healing. Kalau kata macam ni, saya nampak Miro ni bila masalah dikutuk di AJ atau di CC, Miro macam buat satu banget, Miro pergi berjalan, pergi healing semua tu. Baik, betul. Jadi bila kata macam tu, saya nampak macam masalah ni Miro dah boleh buat. Semua macam mana jadi timbul tak boleh tu sampai ke sini? Saya rasa macam macam saya kata tadi, benda tu sekejap saja. Waktu healing tu dia macam melupakan sekejap masalah itu. Tapi bila saya dah kembali kepada membuat kerja, jadi benda tu datang balik kepada saya. Jadi saya rasa down balik. Okey, jadi agak sukar bagi saya nak overcome masalah ini. Jadi sebab itulah saya berjumpa dengan Cik Fitri ya. Sebab saya rasa macam mungkin Cik Fitri boleh bantu saya. Macam mana saya nak menghadapi kawan-kawan atau perkumpulan saya ini. Boleh insyaAllah. Jadi kalau kata macam masalah ni dia macam saat timbul, saat ada, saat tak ada. Ya, betul-betul. Okey. Jadi macam kata bila timbul, bila tak timbul, berapa si Miro ni kata dah sampai buat healing untuk cuba elakkan daripada masalah ada kan. Kan Miro rasa macam timbul masalah semua tu kan. Saya nampak macam Miro percaya masalah timbul daripada punca daripada orang mengatakan Miro. Jadi saya nak tahu balik, Miro ni, bagi Miro, adakah pandangan orang lain itu penting kepada Miro? Okey, pada saya pandangan orang lain itu penting.
Okay. Kerana sedikit sebanyak mereka kalau kata saya ada buat silap, mereka boleh tegur, boleh. Okay. Tapi ada sesetengah perkara yang orang kata macam apa nama tu, macam menghina tu lah. Macam bukan menghina lah, menghina teruk sangat, macam mengejek lah kan, macam ajuk-ajuk cakap tu kan. Dia sebab kerana saya ni seorang yang sensitif. Ya, jadi kadang-kadang tu mudah terasa. Kerana Miro ni sensitif sampai kata orang kata-kata pun terasa sendiri. Betul. Ada tak macam bila mana mereka kata macam menghina satu suku ke, macam tu Miro daripada Iban atau Kadazan? Kadazan aku contoh ke Kadazan. Ada tak sampai tahap mereka mengata Miro punya kaum Kadazan? Oh ya, ada. Ada dalam kalangan mereka mengatakan orang Sabah ini tinggal di atas pokok. Ya, saya pun sangat terkejut kerana saya duduk di rumah batu, bukan di atas pokok. Jadi itu yang buatkan saya hairan sebenarnya, dan membuatkan saya rasa agak janggal sedikit kerana mereka berkata demikian. Kerana kami di Sabah pun tidak pun mengata orang Semenanjung duduk di atas pokok ataupun duduk di atas gunung. Kenapa tidak mereka berkatakan orang Sabah itu duduk di atas gunung? Ya, kerana kami ada Gunung Kinabalu. Ya, jadi begitu. Yalah, kata macam kalau nak kata ni macam kami orang Kedah ni duduk atas bendang. Macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang. Bendang padi. Okey padi. Okey. Mana kata macam ni. Depa ni taklah sampai tahap depa ni ada macam satu stereotip lah katanya memikirkan yang kata orang Sabah ni duduk atas pokok lagi. Masih duduk atas pokok. Jadi Miro rasa macam terkejut ingatkan orang Malaysia ni dah ubah, dah moden. Ya, betul. Saya memikirkan mereka ni sepatutnya pada tahun 2022 ini pemikiran kita haruslah first class, bukannya third class. Okey, kelas bawahan bukan. Sepatutnya pemikiran tu dah lebih maju ke hadapan. Ya, kerana dapat orang kata di Sabah kan banyak pembangunan yang berlaku sebenarnya. Yang mereka lihat tu mungkin daripada sisi orang kata kemiskinan lah. Lebih kurang begitu. Jadi mungkin dia orang lihat, tapi dia tidak lihat daripada sudut ekonomi orang Sabah macam mana. Alhamdulillah setakat ni saya tengok maju sedikit lah berbanding tahun-tahun yang dulu. Kini dekat tempat ni dah sebenarnya dah moden, dah elok, dah maju dah. Betul. Tapi orang masih menganggap bahawa tak moden-moden lagi. Iya, betul. Jadi sampai kata Miro dah cuba tak macam nak clarify ataupun kita kata cuba untuk terangkan sikit yang mana orang dekat Sabah macam mana sekarang ni. Saya ada cuba menerangkan pada mereka tentang apa yang ada di Sabah semua. Tetapi mereka ini ada yang menerimanya, ada juga yang tidak menerima. Yang tidak menerima ni mereka anggap itu sebagai satu gurauan. Jadi mungkin saya memikirkan mereka ini hanya bergurau sajalah. Itu sajalah. Bagi Miro sekarang ni, masalah Miro saya nampak dia lebih kepada orang lain, bukan kepada Miro. Jadi apa yang Miro rasa macam cuba Miro nak selesaikan? Okey, apa yang saya ingin selesaikan adalah mungkinlah saya ini terlalu overthinking. Ya, terlalu memikirkan orang lain berbanding diri sendiri. Ya, kerana saya ini lebih suka menjaga hati dan perasaan orang lain berbanding diri sendiri. Saya rasa itulah kot sebenarnya. Maksudnya Miro kata Miro ni macam lebih menjaga orang berbanding menjaga diri sendiri. Iya. Jadi kita cubalah. Okey, kalau kata Miro banyak mikirkan orang lain. Okey, benda tu taklah kata benda tu buruk. Tapi orang kata lebih baik utamakan diri sendiri daripada diri orang lain kan. Okey, saya rasa saya tidak harus buyuk terhadap diri saya. Buyuk? Apa tu buyuk? Ya, minta maaf. Okey, maksud saya buyuk itu macam menipu diri sendiri. Menipu. Ya, begitu. Jadi maaf ya. Kadang-kadang emosi terlebih. Ya, tidak boleh menipu diri sendiri kan. Jadi saya perlulah orang bilang perlu menerima apa pandangan orang terhadap saya. Dan saya juga harus menerima pandangan mereka. Betul. Tapi janganlah kata perlu terima 100%. Ya, dan sebab kata kita ni pun ada betul ada salah, orang pun ada betul ada salah. Jadi kita cuba rasionalkan lah mana yang betul, mana yang salah. Kan setuju tak? Betul tu, ya, saya setuju.
Betul. Jadi kalau kata si Milo ni dah kata macam tak nak buyuk Ya, buyuk. Tak nak buyuk, masa tak nak tipu lah, betul lah. Kata diri kena terima lah sepandangan orang lain sekali. Tapi bagi tadi itu bukan satu benda yang salah. Benda pun yang salah, Miro tu betul. Tapi kalau kata macam sampai tahap tu Miro betul, macam mana? Kita kata buat tak tahu je lah, kata betul. Kan maksudnya tak perlu lagi nak fikir lagi. Tak perlu lah kot. Saya rasa saya harus orang kata biarkan sajalah. Apa patah bahasa Melayu itu? Ya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya, ambil yang jernih. Begitulah. Saya harus orang kata melupakan saja. Ya, membuatkan pening pala saja. Betul. Bagi stres saja diri. Ya, betul. Jadi masa pun kita dah nampak macam dah dekat lebih daripada 20 minit, 30 minit. Jadi sebelum saya nak tamatkan sesi itulah, saya nak tanya Miro, apa Miro rasa daripada sesi yang ini? Okey, setelah saya berjumpa dengan kaunselor, saya berasa ringan. Ringan ni dari sudut orang kata pemikiran saya. Saya rasa saya dah boleh buang dah perkara-perkara yang negatif yang berada dalam diri saya. Dan apa saya harus ingat, saya harus menerima apa jua yang orang bilang pada saya dan apa yang saya bilang pada mereka. Jadi sama-sama kita menerima lah. Begitu. Betul. Jadi contoh Miro ni dah rasa macam dah faham. Jadi Miro rasa perlu tak Miro nak buat sesi ke depan? Untuk setakat ni saya rasa tidak perlulah. Tidak perlu dah. Ya. Baik. Saya cukup lah kot. Saya dah capai dah matlamat saya. Dah capai matlamat. Jumpa kaunselor. Ya. Jadi bila Miro dah kata dah capai matlamat Miro, so saya rasa macam tak ada masalah lah untuk kita nak tamatkan sesi kita secara terus baik. Jadi saya nak ucapkanlah terima kasih kepada sudi memilih saya sebagai kaunselor Miro. Dan saya haraplah apa yang saya cakap tadi tidaklah melukakan atau menyebabkan Miro ni terasa hati macam mana pun. Sudah tentu tidak. Baik. Baik, terima kasih lah Miro. Sama. Terima kasih.